Sebab hari ni orang mengkaji tentang angkasa, dia hanya percaya bulat pada NASA. So, ni Amerika punya, angkasa lepas punya. Nak kaji tentang angkasa, kena tengok Quran dan hadis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, Isra' wal Mi'raj satu kata yang disebut berulang-ulang kali, ribuan tahun dah. Diambil daripada surah Al-Isra' ayat yang pertama, perkataan Isra'. Subhanallazi, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Tetapi perkataan Mi'raj tak disebut pula secara langsung. Yang disebut secara langsung Isra' tu, ayat pertama. Ayat yang Mi'raj dia sebut secara umum di dalam surah Al-Isra' pada ayat yang ke-60. Ya, pada ayat yang ke-60 Allah Ta'ala sebut cerita tentang Mi'raj. Jadi kalau Isra' ceritanya pada ayat yang pertama, Mi'raj ceritanya pada ayat yang ke-60, perjalanan Nabi ke langit. Isra' maknanya ialah perjalanan malam, berlayar pada waktu malam, disebut sebagai Isra'. Ya, dibawa berjalan. Subhanallazi asra, dibawa berlayar, dibawa berjalan. Maknanya bukan Nabi jalan, Nabi diperjalankan. Itu dipanggil Isra'. Saya ni dari Ipoh pergi ke Senawang malam tadi, kemudian datang ke Shah Alam. Malam ni saya di UK Perdana, kemudian balik ke Ipoh. Kalau saya berjalan kaki tak sampai. Nah, malam tadi nak pergi Senawang, jalan kaki dari Ipoh, rasanya sampai Gua Tempurung aja. Lelah masuk gunung menung situ. Tapi kenapa saya sampai sini? Sebab saya diperjalankan. Diperjalankan dengan apa? Diperjalankan dengan kenderaan. Rasulullah pun dia diperjalankan, bukan dia berjalan kaki. Jadi apa yang mustahil? Apa yang rasa pelik, apa yang rasa mustajabnya kalau Rasulullah diperjalankan? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi apa masalah? Tak ada masalah apa, Allah yang memperjalankan. Sebab hari ni ada orang yang tak percaya dengan Isra'. Dia kata, adakah Nabi Muhammad Isra' daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa dalam satu malam, balik kemudian pergi ke langit pula balik? Macam mana cerita? Pasal kamu berfikir menggunakan kepala otak. Kalau fikir kepala otak memang tak tercapai lah. Setakat mana otak kita? Tapi kalau fikir dengan kudrah, fikir dengan iman Allah Ta'ala kita ni, apa yang mustahilnya? Tak ada mustahil apa pada Tuhan. Maka perjalanan Isra' daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa yang memakan masa kebiasaannya sebulan. Sebulan perjalanan. Tapi dalam tempoh setengah malam saja sampai lah. Pergi ke langit pula, patah balik. Ada ulama mengatakan bahawa bila Rasulullah meninggalkan tempat tidur Rasulullah, pulang semula ke tempat tidur Rasulullah, tempat tidur tu masih panas lagi. Tempat tidur yang Nabi tinggalkan, kesan badan Nabi tu masih panas lagi ketika Rasulullah pulang semula daripada Mi'raj. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, maka perjalanan Nabi daripada Masjid Al-Haram Mekah ke Baitul Maqdis menaiki buraq. Jadi tuan-tuan, kalau kita mengkaji tentang teknik buraq terbang, buraq bila dia nak melintasi gunung, kaki depannya dipendekkan dan kaki belakangnya dipanjangkan. Bila dia nak turun, kaki depan itu dipanjangkan, kaki pendek, kaki belakang itu dipendekkan. Jadi tuan-tuan tengok pergerakan buraq kalau kita baca dalam kitab. Itulah nama dia tuan-tuan, yang kita sebut sebagai bila orang nak landing, bila orang nak mendarat, bila orang nak naik kereta elok, nama dia suspension. Belajar daripada buraq itu, supaya orang yang naik dalam kereta, yang naik dalam kenderaan itu tak terasa pergerakan. Yang bergerak ialah rodanya, tayarnya, springnya, suspensionnya. Itu kereta yang mahal lah. Dia langgar lopak pun tak rasa apa.
Kita kalau beli kereta biasa-biasa, langgar lopak, kita jatuh sekali dalam lopak. Balik buruk pula guna minyak gamat. Pasal apa? Pasal suspension. Nak jadi elok, ambil daripada binatang buruk tadi. Bagaimana buruk naik turun tu, pergerakan kaki dia itu adalah gambaran kepada suspension kenderaan yang kita sekarang ni. Saya pernah ni, Tuan Haji naik satu kereta. Orang bawa saya lah, bukan kereta saya, orang jemput. Bila saya naik kereta dia, saya tengok bawah, atas, kiri, kanan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Hebatnya kereta ni. Yang saya heran, Tuan Haji, langgar lopak, air tak tumpah kak. Air tak tumpah. Hebat kereta ni. Sebab air tu dalam botol, jadi dia tak tumpah. Subhanallah, Masya Allah. Ini kehebatan manusia ni. Kemudian, daripada Masjidil Aqsa, pergi pula ke langit. Itu dipanggil sebagai Mi'raj. Kita sebut tangga lah. Yang tadi Isra, berjalan malam. Isra, berjalan malam. Yang kedua, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit yang ke-5, 6, 7 sampai 10 lah. Sidratul Muntaha ni maka dipanggil sebagai Mi'raj. Yang mana kata Allah, tujuan Isra dan Mi'raj ini apa? Linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Maknanya Isra dan Mi'raj ini Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Nabi kita dan secara tak langsung kepada kita semua tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak mengkaji tentang alam, maka salah satu kajian yang kita kena buat ialah Isra dan Mi'raj. Sebab hari ini orang mengkaji tentang angkasa, dia hanya percaya bulat pada NASA. NASA ni bukan Cik Nasaruddin, bukan. NASA ni Amerika punya, angkasa lepas punya ni. Nak kaji tentang angkasa, kena tengok Quran dan hadis. Nak kaji bulan dan bintang, kena tengok Quran. Ini hak kita dulu. Wajib percaya yang Quran dulu daripada yang NASA nya. Hari ini hak NASA tu kita percaya dulu. Yang Quran kita tak percaya. Allah Ta'ala kata, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu berjalan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Berjalan pada paksinya. Allah sebut matahari yang bergerak. Kita belajar matahari tak bergerak. Yang bergerak bumi. Herannya bumi ni bergerak, tak ada pula makcik nak pusing. Pusing, kenapa cik nak bumi bergerak? Berapa laju dia? 17,000 km sejam. Bumi ni, NASA kata, berpusing 17,000 km sejam. Tak tahu lah tuan-tuan, mana pusing dia. Bayangkan kita hari ni 17,000 km sejam bumi berpusing. Macam saya, insya-Allah terbanglah macam Tuan Haji kita ni, insya-Allah mantap dan stabil tuan. Tapi kita percaya bulat-bulat. Allah kata matahari yang bergerak, bulan yang bergerak. La syams yang bagilah an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar. Tak akan bertemu, tak akan berlaga, tak akan boleh mendapatkan matahari dan bulan siang dan malam. Maka kita pun belajar matahari statik duduk situ, pusinglah bumi. Yang Allah Ta'ala cerita bumi yang matahari yang berpusing. Jadi mana satu yang nak percaya ni? Wajib percaya pada Quran. Itu hukum. Kita belajar dahulu, wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia yang pertama sekali yang Allah Ta'ala cipta ialah Adam. Sampai Allah bagi tahu pada malaikat, aku nak ciptakan Adam, manusia atas muka bumi sebagai khalifah Adam. Maka kita semua ni daripada Adam. Tapi kita belajar dalam buku, manusia dari beruk. Tulis dalam buku. Belajar. Kalau saya panggil tuan-tuan, anak-anak Adam, tak ada siapa marah. Cucu-cucu Adam yang saya hormati. Siapa marah angkat tangan? Cuba saya panggil sekarang. Cucu beruk semua. Cucu-cucu beruk. Anak cucu beruk. Tuan-tuan setuju tak? Bodoh. Apa nak jadi hari ni tuan-tuan? Yang Quran cakap tak nak ikut. Yang tak tahu daripada mana teori, manusia percaya gila-gila. Darwin. Hidup berasaskan kepada teori. Yang Nabi Muhammad
bawa kepada kita ini, Al-Quran ini ialah fakta daripada Allah. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia adalah kitab yang tidak ada keraguan daripadanya. Tapi Ustaz, Nabi Muhammad naik ke langit tak pakai kapal angkasa, tak pakai suit angkasawan, tak bawa oksigen. Mana mungkin Ustaz? Kita nak naik gunung Everest pun setengah mati Ustaz. Tak ada oksigen, setengah mati Ustaz. Bayangkan kalau kita naik kapal terbang menghadapi masalah. Tabung gas oksigen tu akan keluar automatik. Tak ada keluar benda tu, mati Ustaz. Macam mana Nabi naik ke langit? Daripada sudut saintifik Ustaz, impossible. Oh, dahsyat tuan-tuan. Daripada sudut sains, tak mungkin manusia naik ke langit. Itu sudut sains. Ini mukjizat. Bila bertembung sains dengan mukjizat, sains akan kalah. Sebab hal ini manusia bercakap, sains mesti menang, sains mesti menang. Tak akan menang bila lawan mukjizat. Ini mukjizat. Sains tak akan dapat membuktikan apa yang berlaku kepada mukjizat. Sains tak akan dapat bukti bagaimana Nabi Ibrahim tak terbakar. Pasal apa? Pasal dia mukjizat. Sains tak akan boleh nak bagi buktikan macam mana laut boleh terbelah dengan tongkat. Pasal dia mukjizat Nabi Musa. Kalau tuan-tuan dapat tongkat tu pun tak guna. Kalau kita dapat tongkat tu Ustaz, tongkat siapa? Tongkat Nabi Musa lah. Senang pergi Langkawi Ustaz. Ukur je laut terbelah, boleh naik kereta Myvi Ustaz. Tak jadi apa akak? Sebab apa tak jadi pula? Kan tongkat tu, tongkat tu bukan mukjizatnya. Mukjizatnya ke atas Nabi Musa. Akak bukan Nabi, tak dapat guna apa pun tongkat tu. Begitulah dengan Isra' dan Mi'raj. Dianya mukjizat terhadap Rasulullah. Tak akan berlaku lagi pada orang lain. Sebab ada orang mendakwa, dia berlaku pada tok guru dia. Nama dia Ayah Pen. Tak akan berlaku lagi. Sebab anak murid Ayah Pen kata dia jumpa. Oh, saya jumpa Ayah Pen di langit. Oh, hebat Ayah Pen. Nampak benar nipu. Ini mesti gandang lock ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni yang saya muliakan. Sains tak akan boleh. Nak kaji tak akan boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah kuasa Allah Ta'ala yang tiada had. Yang diberikan mukjizatnya, ditunjukkan kekuasaannya ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah tujuan Isra' tu sendiri pun nak menunjukkan kekuasaan Allah. Kalaulah kekuasaan Allah, Nabi Muhammad naik ke sana pakai angkasawan, pakai kapal angkasa Apollo, di mana hebatnya Tuhan? Kalau Nabi Muhammad kena pakai baju angkasawan, jalan tergedek-gedek sana, di mana letaknya hebatnya Tuhan? Linuriyahu ayatina tu di mana? Nah, di mana letaknya? Linuriyahu min ayatina tu tak di mana? Maka Allah kata, bawa naik. Dengan buruknya, dengan Jibrilnya, semuanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Di samping Allah nak tunjukkan kepada Rasulullah kita apa yang hebat. Apa yang hebatnya? Baru sikit ditunjukkan. Memadailah Rasulullah sahaja yang pergi. Tak payahlah kita pergi. Tak payah kita pergi kat nak, tak payah pergi kat nak. Cukup Nabi cakap, kita percaya dah. Sebab Nabi tak pernah berbohong. Nabi tak pernah bohong, Nabi tak sorok apa. Nabi cerita, Nabi turunkan apa yang Nabi nampak pada kita. Maka memadailah kita percaya pada Rasulullah. Dan kata ayat 60 surah Al-Isra'. Dia kata Isra' dan Mi'raj ini fitnatan linnas. Fitnah kepada manusia. Allah sebut dalam surah Isra' ayat 60 bahawa Isra' dan Mi'raj ini ialah satu peristiwa fitnah pada kita. Apa maksud? Ujian pada kita. Fitnah di sini Tuan Haji maksudnya ujian. Nak tengok percaya ke tak percaya? Nak tengok beriman ke tidak? Nak tengok beramal ke tidak? Maka ramai orang bila dengar kisah Mi'raj, dia geleng kepala. Takkan Nabi naik ke langit. Nabi mimpi kot. Nabi pergi dengan ruh kot, bukan dengan jasad. Macam-macam cerita tuan-tuan.
Malah hari ni dah ada gerakan. Apa yang disebut oleh Al-Quran, kalau kami terima pada akal, kami terima. Kalau akal kami tak boleh terima, kami tolak. Dah ada gerakan orang ni, tuan-tuan, yang dipelopori oleh orang Islam. Dia kata, mana-mana yang disebut oleh Allah, yang kami boleh terima dengan akal, kami ambil kisah tu. Tapi kalau kami kaji-kaji, tak boleh capai pada akal, kami tolak ayat tu. Ni kafir golongan ni, tuan-tuan. Jadi berhati-hati dengan anak cucu kita, yang mana golongan ni menguasai media sosial, dan anak kita pula kaki media sosial, duk scroll, lama-lama otak dia pun scroll. Ya, sebab tak belajar. Dia belajar dengan media sosial yang scroll ni. Wallahu a'lam.